A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, janganlah mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah, mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Yang hormati yang berbahagia Tuan Kuasa Pengurusan Kelab Duha Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang dihormati dan dikasihi seluruh kehadiran para jamaah duha pada pagi ini, yang jauh yang dekat. Alhamdulillah, di pagi 25 Syaban 14 Hijriah, kita berada di hari-hari terakhir bulan Syaban, yang berbaki dalam tempoh 4-5 hari akan datang. Akan tiba bulan ke-9 dari sedari bulan-bulan Islam. Itulah bulan yang kita sama-sama rindui setahun yang lalu. Itulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Itulah harapan kita, itulah kehendak dan kemahuan kita yang tersirat dalam hati masing-masing. Apalagi dengan doa kita semua, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Pastilah doa-doa tersebut berkumandang dengan hati yang tulus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan yang begitu murni, maksud yang tersirat, dengan kemahuan yang begitu baik, dengan niat yang penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah kita berserah. Mudah-mudahan detik-detik di hujung bulan Syaban ini, yang sakit akan sembuh untuk bersama Ramadan sebulan penuh nanti. Yang sihat akan terus Allah berikan kesihatan yang sebaik-baiknya. Yang masih hidup Allah rezekikan umur yang panjang bersama Ramadan sebulan penuh nanti. Dan kepada yang tidak berkesempatan, yang telah pergi lebih awal sebelum Ramadan ini, kita doa kepada mereka segala pintu rahmat dan keampunan. Mudah-mudahan amal mereka sebelum ini amalan yang Allah terima, dan tidak sedikit Allah tolak amalan-amal Ramadan kita, Ramadan mereka sebelum ini. Itulah perjalanannya. Apalagi ungkapan yang boleh kita sebut di saat Ramadan hampir tiba, pastilah kerinduan itu memuncak dalam hati seorang yang beriman. Kerana orang beriman, dia faham, dia insaf, dia sedar Ramadan adalah satu hadiah yang paling besar, menjadi hadiah tahunan Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadiah yang begitu berharga. Dalamnya terkandung pintu rahmat, pintu keampunan, pintu keberkatan, pintu pahala, pintu kemuliaan, pintu sebagai pintu. Maka pastilah Ramadan adalah satu hadiah yang kita dambakannya. Betul di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan yang mungkin doa ini kita jarang kita amalkan, tak baca pun. Kita biasa baca doa tadilah, Allahumma ballighna Ramadan, kita baca. Itu hadis Imam Ahmad. Tapi riwayat yang lain disebutkan oleh Ibn Kathir bahawa para sahabat Nabi SAW sebelum Ramadan tiba, datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallimni ila Ramadan
wasallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Tiga rangkap doa yang dibaca para sahabat dari riwayatnya ketika hampir Ramadan menjelang tiba. Baik doa ini kalau kita boleh amalkan. Kerana ia berbentuk rintihan, berbentuk munajat dan permintaan kepada Allah dengan penuh tulus ikhlas kita. Berbunyi doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku untuk aku bertemu dengan bulan Ramadan. Ataupun terjemah yang lain, Ya Allah, hantarkan aku untuk aku dapat bersama dengan bulan Ramadan. Kita minta Allah hantarkan kita. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, hantarkan aku untuk dapat bulan Ramadan. Mana usia masih panjang, tubuh masih sihat walafiat, tenaga masih kuat untuk beribadat wajib dan sunatnya. Sampaikan aku ya Allah jejak-jejak masa waktu untuk aku dapat Ramadan. Rangkap yang kedua, wasallim li Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, hantarkan Ramadan kepada aku. Itu rangkap yang kedua. Menarik juga. Tadi kita minta kita sampai ke Ramadan. Yang kedua, Allahumma wasallim li Ramadan. Hantarkan aku Ramadan itu. Makna jangan Ramadan terhenti di jalannya. Biar sampai pada aku untuk aku menemuinya dan dia bertemu aku. Kita merayu Ramadan datang kepada kita. Rangkap yang cukup baik menandakan ada timbal balik. Kita nak Ramadan, Ramadan pun nak pada kita juga insya-Allah. Sama-sama nak. Wasallim li Ramadan. Kemudian rangkap ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, dan terimalah amalanku dalam bulan Ramadan nanti. Terimalah amalanku dalam bulan Ramadan nanti. Dah aku dapat Ramadan, detik, saat, malam, siang, terimalah ya Allah. Apa amal aku buat, amal aku buat, baik sunat, wajib, terimalah ya Allah. Jangan tolak amalanku, walaupun sedikit, sebanyak mana aku buat, terimalah ya Allah. Wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Terimalah amalku bila aku dapat temui Ramadan. Ini antara rangkap-rangkap yang dinukilkan oleh Imam Ibn Katsir, doa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengiyakannya. Dan Nabi menerima rintihan munajat para sahabat yang hati mereka bersih, jiwa mereka tenang. Mereka nak Ramadan dengan kerinduan begitu memuncak. Minta mereka sampai ke Ramadan, minta Ramadan sampai kepada mereka. Dan terimalah amalanku bila Ramadan dah tiba, dah aku dapat Ramadan. Ini antara sebagian doa yang tidak ramai kita baca dan jarang kita dengar, tapi ada ustaz kita yang beri syarahan pun ada. Ini ada dalam catatan kitab Lataiful Ma'arif yang dikaryakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ada catatan dalam kitab beliau tentang hal ini, iaitu kitab Lataiful Ma'arif, ensiklopedia setahun daripada bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah, dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, itulah nada saya di awal muqaddimah pada pagi ini. Kerana detik-detik Ramadan sudah pun hampir sangat dengan kita, dan kalau ikut kepada harinya, hari ini hari Rabu, insya-Allah pasti sudah Rabu depan kita dah masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Sama ada bermula hari Isnin ke Selasa, tunggulah informasi ataupun pengumuman. Tapi yang pasti Rabu depan tak bulan Syaban dah. Kalau Rabu depan masih Syaban, itu dah melampaui masa lah tu. Pastilah Rabu depan kita dah masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka bayangkanlah perubahan masa, detik, waktu, siang, malam, pagi, petang, dari saat ke minit, minit ke jam,
tuan-tuan boleh bayangkanlah, seminggu akan datang, ya Allah, ya Tuhan kami nak hidup dalam cuaca yang penuh dengan kemuliaan. Cuaca Ramadan, hari Ramadan, nikmat Ramadan kami nak capai, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini antara satu yang kata para ulama, catatan yang saya petik beberapa ceramah 2 hari lepas, 3 hari lepas saya sebut kepada jemaah-jemaah yang ceramah saya. Catatan menarik daripada Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak. Apa dia kata? Kata Ibnul Mubarak, biarlah dalam hati nurani kita ni, dalam hati kita ini tersemat, tercatat, tertulis dengan maksud yang lain, ada niat yang kukuh di hati kita untuk sangat-sangat bertemu Ramadan. Kalau benda boleh bertulis, tulislah. Kalau boleh catat, catatlah. Tapi tak boleh catat. Kalau ada boleh lah kot, dalam tak boleh lah. Tapi kalau boleh dicatat dan ditulis dalam hati masing-masing, catatlah keinginan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kan itu kata Ibn Al-Mubarak, satu tanda besar yang kita tidak nak berpisah dengan Ramadan. Sedapat mungkin, kata beliau, kalaupun Allah nak ambil nyawa kita, nak matikan kita, Allah matikan selepas daripada Ramadan selesai. Sedapat mungkin, bukanlah kita bermaksud tak nak mati. Tapi kalau Allah nak matikan kita, Allah matikan kita setelah selesai, kita dapat nikmat Ramadan. Sedapat mungkin. Itu kata Ibn Al-Mubarak. Catatlah, tulislah dengan tinta. Soalnya itulah kemahuan kita. Tapi dalam maksud yang lain yang saya faham, bukan maksud tulis di dada dalam hati. Tulis dah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betullah kalau kita dapat berdoa dengan penuh kesungguhan, itu yang terbaik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku rindukan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan. Contohnya macam tadi. Tapi dengan hati, dengan bacaan hati yang penuh khusyuk, dengan penuh keinsafan dalam hati masing-masing. Nak Ramadan, catatlah. Bukan sekadar angkat tangan, orang baca doa kita aminkan, kemudian kita baca sekadar, tidak. Tapi ungkaplah dengan hati yang tulus ikhlas. Mudah-mudahan, kata Ibn Al-Mubarak, catatan itulah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil. Apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala? Sebab dia yang memegang segala kuasa dan kehendaknya. Boleh jadi yang sakit akan sihat. Yang sakit tak boleh nak puasa dengan baik, nak ibadat, tapi dengan sebab Ramadan, Allah beri upaya kesihatan yang baik. Itu hak Allah belaka dan boleh berlaku. Apalagilah kata Ibn Al-Mubarak, bukan takat yang sakit Allah kesihatan. Allah panjangkan usia hambanya. Dalam keadaan mungkin dah sampai masa untuk diambil kembali nyawa oleh Allah. Tapi takdir Allah menentukan hambanya panjang usia untuk sampai ke bulan Ramadan. Sihat badan, panjang umur. Ini semua ketentuan Allah. Masya Allah qaddara fa'al. Kata ulama, Masya Allah qaddara fa'al. Bila Allah nak ia berlaku, ia boleh berlaku dengan takdirnya. Masya Allah, apa Allah nak berlaku, qaddar fa'al. Allah boleh buat apa saja. Tapi kekuatan kita ada. Itu rintihan, munajat, doa, minta, merayu, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pintu-pintu yang Allah buka kepada kita. Dan kalau kita tengok dalam kacamata agama, satu di antara pintu utama kita doa lah. So Allah berfirman,
Allah minta kita berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada aku terima rintihan doa-doa kamu. Itu jaminan. Bila kita berdoa, Allah tak akan tulikan untuk dengar rintihan hamba-Nya. Allah tak akan tolak rintihan kita. Allah sedia nak astajib lakum. Itu Allah yang sebut. Aku akan tunaikan hak kamu dalam kamu merintih kepada aku, hai hamba-Ku. So Allah maha kaya dengan pemberian, maha murah dengan kenikmatan. Itu sifat Allah yang kekal selama-lama. Maha kaya dengan pemberian, maha pemurah dengan pemberian, maha kaya dengan kenikmatan. Tak pernah Allah sifat bakhil, kedekut dengan hamba-hambanya. Sebab sifat bakhil, kedekut pasti dia adalah merupakan sifat manusia, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itulah kita beruntung kalau kita dapat hidupkan suasana kita semua dengan doa dan doa dan doa dan terus berdoa kepada Allah tanpa henti. Ini saya sebut tuan-tuan mukadimah sebab saya duk termenung dalam tempoh 1-2 hari ini. Bila hari Ramadan dah hampir tiba, saat Syaban pun dah hampir melabuhkan tiranya, termenungnya bukan apa. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam 4-5 hari mendatang Syaban ini, ya Allah, Engkau lebih berkuasa untuk segala perkara, nak panjangkan umur, nak kesihatan. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Aku ni hamba-Mu yang lemah, banyak kesalahan, banyak kurangan dosa. Ya Allah, aku nak tambahkan iman, tambahkan ilmu, tambahkan taqwa, tambah kebaikan hidup. Kita merayu. Dan saya bercakap untuk saya, bukan orang lain. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya di awal muqaddimah ini, marilah sama-sama untuk 4-5 hari mendatang, hari 25 Syaban, mudah-mudahan satu Ramadan akan dapat kita nikmatinya dengan penuh keinsafan, dalam keadaan umur yang panjang, kesihatan kita yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita akan masuk ke bulan yang disebut sebagai hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik. Allahu Akbar. Dalam cerita Ramadan ni dah banyak ceramah-ceramah disampaikan di surau, di masjid, forum macam-macam. Semalam pun saya ingat masjid pun dah ada ceramah kan, ya, dengan Ustaz Fahrul, saya dipahamkan. Saya pun duk tengok juga YouTube tu. Bagus, terbaik. Banyak ilmu disampaikan beliau. Baik, tuan-tuan puan semua. Tajuk kita, sambungan bicara kita pada pagi ini masih lagi dalam tajuk dunia akan terasa kecil. Page ataupun ke surat 22. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Kita dah sebut dah, cara ringkas saya ulang balik. Itulah di antara satu perasaan yang orang mukmin kena tanam dalam dirinya, dalam hati, dalam jiwanya. Kalau kita merasakan dunia luas dan amat luas, terbentang keluasannya, kita bimbang, kita mengecilkan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa dunia ini begitu hebat, gah dan mulia, keluasan hebat, kita bimbang, akhirat kita tak pandang. Sedangkan yang lebih luas adalah alam akhirat. Kenapa alam lebih luas? Kerana alam sana tiada sempadan, tiada penghujungnya. Alam bumi ada awal, ada hujung dia. Bila ada hujung, tak luas manalah. Alam bumi sifatnya akan ada hujungnya. Tamat usia bumi ini bila sampai masa. Allah akan hancur leburkan bumi sehancur-hancurnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah akan goncangkan bumi dengan goncang hebat. Tak ada yang berbaki melainkan debu-debu yang berterbangan. Idza al-qari'atu mal-qari'ah. Allah akan goncangkan segoncang-goncangnya. Hinggalah yang ada debu-debu terbangan. Gunung, bukit-bukit dah tak ada. Dan bukan setakat bumi Allah goncangkan. Idza as-sama'u syaqqat. Bila Allah hancurkan langit yang begitu gah itu.
sekeping-sekeping jatuh ke atas bumi dalam keadaan tak ada apa yang tinggal. Bukan takat Allah hancurkan dari sudut dengan langit begitu rupa. Allah hancurkan sama makhluk yang lain. Wa idzan nujumu kadarat. Bila bintang-bintang berkecai satu persatu, tak ada tinggal debu-debu saja. Bukan takat itu Allah hancurkan sama alam bumi yang ada padanya, matahari. Wa idzas syamsu kuwirat. Allah bolak-balik ke matahari, tak ada apa yang tinggal. Semuanya. Bukan setakat itu, lautan yang hebat gah perkasa, tak ada apa tinggal. Wa idzal biharu sujirat. Bila lautan yang begitu sejuk airnya menjadi panas, menggelegak dan tak ada apa yang tinggal. Jadi semua itu menunjukkan bumi akan ada penghujungnya. Bila ada penghujung, tak luas manalah. Tapi akhirat, bila ada permulaan alam akhirat, tak ada lagi lah. Sebab itu penghujung akhirat. Jadi ini di antara perkara yang kita letak dalam pemikiran kita. Jadi betul lah tajuk kita, dunia akan terasa kecil. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kematian, dunia kita akan tinggalkan, anak pinak kita akan berpisah kasih dengan mereka, harta benda kita akan tinggalkan, nikmat rezeki kita akan tinggal, tak ada apa kita bawa. Sehebat-hebat kita dalam urusan dunia, gah dengan pakaian, gah dengan pangkat, gah dengan harta, akhirnya menjadi sebujur mayat, sebujur jenazah yang kaku tak berpakaian melainkan hanya lipatan kain putih berkapaskan kapas yang putih dimewangikan oleh air mawar itu saja. Apa jenama kita pakai? Pakaian mahal, beratus ribu kita pakai di badan kita. Dengan jam, dengan segala perhiasan badan. Yang ada ketika itu hanyalah seikat kain putih yang harganya berapa ringgit saja. Tak ada apa yang melekat. Semua ditinggalkan. Nilai kita pada hari kematian, berapa sen kau nak kira dengan dunia kita ada. Harta ratusan juta mungkin. Nikmat dunia, kalau orang paling mahal, paling mewah, bilion dia tinggal. Tapi, bila mati saja, kain putih dipakaikan, taklah sampai 1,000 ringgit 1 meter. Berapa ringgit semeter. Bahkan kain putih itulah akhirnya menjadi bahan makanan bagi ulat-ulat dalam tanah. Bukan saja kain dimakan, jasad pun dimakan sama oleh ulat-ulat tanah. Jadi apa kekuatan kita? Jadi benda macam ni, bila kita renung balik, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya Allah. Harga aku, ya Allah. Sekadar itu, ya Allah. Hancur dimakan tanah, dimakan ulat. Apa aku ada dalam hidup ini aku tinggalkan buat selama-lamanya. Mengisahkan kita. Ini antara hal yang kita kena angkat dalam kehidupan. Baik, sambungan bicara kita pada pagi ini. Semua orang tahu bahawa mati tidak diketahui bila datangnya, di mana tempatnya, serta apa penyebabnya. Al-Imam Al-Qurtubi dia bawa ungkapan menarik. Dia kata semua orang tahu mati tak diketahui datangnya bila. Ia benar. Hari tanpa tarikh. Hari ada, tarikh kita tak tahu. Di mana tempat kita meninggal, kita pun tak akan tahu. Lokasi mana kita nak meninggal, akan meninggal dunia. Baik di kampung halaman sendiri, ataupun negeri orang. Kita tak tahu. Dan apa penyebabnya? Sebab kematian kita kenapa? Sakit, mengejut, tengah sihat walafiat, kita tak tahu. Ada orang yang sakit lama, tapi mati bukan kerana sakit tu. Ada orang sakit tak pernah ada sakit, tetapi Allah uji kesakitan mengejut. Semua berlaku tanpa kita tahu penyebabnya apa dia. Jadi hal ini kata Imam Qurtubi menjadi renungan kepada kita. Yang utama, semua tahu akan mati. Tapi di mana dia akan mati? Bila masa? Apa sebabnya? Semua dalam rahsia siapa? Rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pernah akan diberikan kepengetahuan tentang hal ini. Betullah satu hari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu
dia berjalan dengan sahabat-sahabatnya. Ini zaman dia memerintah ni, zaman dia khalifah yang kedua. Di satu jalanan itu, tengok tiba-tiba ada bangkai kambing yang sudah meninggal. Bangkai kambing bukan bangkai orang, kambing. Yang meninggal, yang matilah. Bukan seekor, banyak ekor. Mungkin kerana dibaham oleh harimau, oleh segala, tak tahulah. Tapi yang penting, bertebaran bangkai kambing. Ada hancur, belum hancur. Dalam keadaan tak apa dah. Mungkin dibaham oleh serigala padang pasir ke, ataupun kerana penyakit macam-macam. Umar dia tengok, dia terhenti dan berhenti. Tiba-tiba air matanya menitis. Dengan dia ada sahabat yang lain. Beberapa sahabat sama Umar. Ini masa dia khalifah ni. Nabi dah tak ada dah. Dia khalifah yang kedua. Bila sahabat tengok Umar menangis, dia keheranan. Mereka rasa heran lah kan. Umar menangis, tengok binatang kambing yang sudah begitu keadaannya, menangis. Nak tangis apa? Itu bukan orang, kambing, binatang. Tak ada apalah. Kalau kita tengok ayam mati pun menangis. Tapi kalau kucing mati menangis. Tak. Payah juga tu. Saya pun pengalaman juga tu. Ya, kucing pelihara dah setahun, 2 tahun, 2 tahun, tiba-tiba tengok-tengok mati. Bang Nahira juga. Ya, menangis. Tiba sedih tu berpanjangan jugalah. Tak apalah. Dan normalnya, secara normalnya, binatang mati nak menangis apa? Binatang. Kalau ayah mati, menangislah. Adik mati menangis, anak mati lagi menangis. Contohnya. Bila Umar menangis, tengok binatang kambing yang begitu dalam keadaannya, bukan seekor, banyak ekor lah. Sahabat tanya, "Mabika ya Umar? Apa pasal kau menangis, Khalifah?" Kata Umar, "Ya benar, mereka adalah kelompok binatang. Tetapi, mereka sebelum ini hidup macam manusia hidup. Makan, berjaga-bergerak. Macam manusia juga. Bergerak, berjalan, makan. Walaupun tidak manusia, tapi bergerak macam manusia. Demi Allah," kata Umar, "mereka tidak nak pun mati macam tu. Dibaham oleh binatang yang ganas. Kenapa? Mereka tak nak. Tapi mereka dimati Allah macam tu keadaannya. Mereka tak tahu. Itulah hujung kehidupan bagi seekor binatang namanya kambing. Akhirnya, mati dalam keadaan begitu apa." Kata Umar, "Aku menangis sebab aku ingat." Umar dia kaitkan dia. Dia tengok binatang, dia kaitkan dengan dia. Sebab kematian tetap kematian. Seekor binatang mati, manusia mati juga, matilah. Lalu kata Umar radhiyallahu anhu, kait dengan aku bimbang, kata Umar, kalau aku mati dalam keadaan semacam mati seekor kambing. Yang entah di mana kematian, apa keadaan dan apa situasinya. Kata Umar, aku hibur, aku sedih. Kerana hal kematian tidak pernah aku ketahui, tetapi itulah Allah punya. Umar kaitkan tu bukan sebagai insaf. Walaupun yang mati seekor kambing, 2 ekor kambing yang mati, tapi dikaitkan dengan kematian tu hak Tuhan. Allah boleh matikan kambing dibaham oleh serigala contohnya, oleh binatang buas, yang dia tak nak mati macam tu. Sekalipun dia tahukan mati, tapi tak nak mati cara begitu. Kita pun samalah. Kaitannya cerita tadi bagi saya jelaslah, kata Al-Qurtubi ini, setiap orang tahu dia akan mati, tapi di mana saat kematian, bila kematian datang, tempatnya setiap penyebab kita takkan ketahui. Oleh itu, seorang perlu bersedia untuk hadapi kematian. Itu cerita daripada Al-Qurtubi. Kita mesti bersiap sedia untuk hadapi kematian. Al-isti'adad, persiapan baik. Dia bawakan cerita kepada kita. Cerita menarik ni. Saya nak baca cerita ini. Pada tuan-tuan ada 1, 2, 3, 4, 5. Abu Nuaim 6, 7 cerita dalam kitab ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah. Antara cerita dikemukakan ialah beberapa orang saleh pada waktu malam sentiasa manggil-manggil. Masanya berangkat Ar-Rahil dari atas pagar Madinah. Satu hari Gubernur Madinah memanggil nama Ar-Rahil, tapi Rahil tidak kunjung nampak.
Maka Gubernur Madinah bertanya kepada orang tentang keadaan Rahil. Orang menjawab, Ar-Rahil telah meninggal dunia. Mendengar perkara tersebut, Gubernur Madinah membaca sebuah syair. Dia sentiasa melaungkan, ini ada bahasa Arabnya, saya tak bacalah. Tak perlu baca, ada bahasa Arabnya. Dia sentiasa melaungkan keberangkatan dan menyebutnya. Sehingga unta juga merasa usik agar sentiasa bersedia. Dia pun ditimpa Rahil dalam keadaan bersiap sedia, punya bekalan dan tidak pernah leka oleh angan-angan. Cerita yang dirangkamkan oleh Al-Qurtubi dengan satu peristiwa yang menunjukkan keinsafan seorang manusia. Gubernur Madinah ini dirawayatkan satu dia panggil nama Ar-Rahil. Ar-Rahil siapa Ar-Rahil ini? Ar-Rahil ini adalah salah seorang di antara penduduk di Madinah jugalah. Ada riwayat yang kata dia ini di antara orang yang disebut kebaikan oleh Gubernur Madinah. Ada dua cerita, saya tengok dalam kitab 2-3 cerita tentang Ar-Rahil. Tapi semua itu tak penting. Yang penting adalah dia ni orang baik. Ar-Rahil itu orang baik. Dikagumi kebaikannya. Disebut-sebut kebaikannya, akhlak dan perangainya. Satu hari, Gubernur panggil Ar-Rahil. Dia tak tahu Ar-Rahil dah pergi. Dah meninggal dunia. Tulan nama Ar-Rahil, Ar-Rahil telah berangkat pergi. Nama pun macam tu. Di sudut makna bahasanya, telah pergi. Jadi orang sebut, Ar-Rahil tak ada dah meninggal. Dah meninggal Ar-Rahil ini. Lalu Gubernur dalam keadaan terkejut, tak menyangka Ar-Rahil dah pergi, tak diberita kepada tentang pemergian Ar-Rahil ini, maka Gubernur pun buat satu syair yang kita baca tadilah. Syair itu menunjukkan betapa dia bercakap tentang bagaimana kemuliaan seorang nama Ar-Rahil itu yang telah pergi meninggalkan. Sampai ke saat dia hidup dulu, berkatakan orang sebut nama kebaikan, unta pun tahu kebaikannya. Maksudnya makhluk yang nama manusia bukan tahu manusia, binatang tahu kebaikannya, kemuliaannya. Jadi nak cerita kepada tuan-tuan semua, Ar-Rahil ini telah pun tiada lagi dan diangkat ceritanya oleh Gubernur Madinah itu. Ini satu di antara cerita yang dibawa dalam beberapa tulisan. Ada lagi satu dua cerita yang lain. Disebut Ar-Rahil bukan daripada sudut orangnya, tapi Gubernur sendiri. Satu hari, ini cerita yang kedua pula, tapi tak disebut di sinilah, tapi dalam konteks cerita yang lain. Ceritalah. Disebut dalam cerita yang lain, Gubernur sendiri. Dia sendiri. Satu hari bercakap dalam nada, aku akan Ar-Rahil, aku akan bertemu Allah Azza wa Jalla. So, Ar-Rahil itu mana? Pergi, berangkat, pergi. Mana mengangkat, berangkat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik apa pun cerita sama ada pertama kedua, ianya kita boleh faham satu rintihan seorang manusia tentang bagaimana dia sampai masa menghadap Allah, dia akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dalam rekod yang lain, dalam tulisan yang sama, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, seorang bernama Yazid Ar-Raqashi. Ini seorang ulama tasawuf yang terkemuka, bernama Yazid Ar-Raqashi. Dia seorang ulama yang besar dan seorang yang begitu kuat amal ibadatnya. Dan satu hari dia dalam keadaan bercakap pada dia sendiri, merenungi tentang dia dan kematian, dia dan saat bertemu Allah, dia cakap pada dia sendiri. Apa dia ucapkan? Dia cakap untuk dia ni, kasihan kamu wahai Yazid. Siapa yang akan solat untukmu telah kamu meninggal dunia. Siapa yang akan berpuasa untukmu telah kamu meninggal dunia. Siapa yang akan meminta kebenaran Tuhan untukmu telah kamu meninggal dunia. Dia cakap tentang dia. Hal ini tuan-tuan sekalian, ada satu pandangan menarik
dalam satu cerita yang lain yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi, di mana kata Al-Hasan Al-Basri, minta maaf sekejap. Kata Hasan Al-Basri rahmatullah, bercakap dengan diri sendiri, berbicara dengan diri sendiri adalah satu bentuk muhasabah yang penting. Kata Hasan Basri. Tapi jangan bercakap depan orang. Sudah. Bukan dengan orang depan orang, tapi dalam suasana kita bersunyi-sunyian, berkhaluah kita sama diri kita. Mana bersunyi-sunyian. Penting kata Hasan. Sebab apa? Itu dianggap sebagai muhasabah dakhiliyatun. Muhasabah dalaman namanya. Cakap diri sendiri. Bahkan kata Hasan Basri rahmatullah, di kalangan para alim ulama salafun as-salah, betapa ramai antara mereka bila mereka mengambil kesempatan untuk melihat diri sendiri, mereka bercakap seolah-olahnya mereka dalam keadaan sedang hadapi saat kematian. Maksudnya apa? Mereka sedang nazak, hampir mati. Kalau aku mati, apakah aku dapat redha Allah? Kalau aku mati, syurga menanti ke tidak? Dia bercakap macam dia nak mati dah. Ini kata Hasan Basri. Bahkan kata Hasan Basri lagi, dengan bercakap diri sendiri itu, kita akan kenal siapa kita. Ay yata'arrafa ala nafsihi. Cakap diri sendiri, kata beliau, akan kita kenal siapa kita yang sebenarnya. Sebab itu satu benda kita kena nampak dan kita lihat. Tuan-tuan sekalian, kita tahu siapa kita, kelemahan kita, kekurangan kita, dosa kita. Bahkan kalau ada pahala kita buat, kita tahu, betul tak? Kita tahu. Orang tak tahu. Kita tahu. Sepanjang hari kita hidup, banyak dosa yang kita dah buat. Banyak mana kebaikan kita dah buat. Orang tak tahu. Ketika itu kita akan bercakap dengan kita dalam suasana kita yang ada masalah, kalau ada masalah. Jadi kata Hasan Basri, orang yang bercakap di sini, ayya ta'arrafa 'ala nafsi, akan kenal diri sendiri. Macam Yazid Ar-Raqashi ini pun sama. Kata beliau, wa Yazid, siapa yang akan solat kalau kamu dah mati? Siapa akan solat atas kamu? Anak sendiri ke? Kawan teman taulan? Ditanya. Kalau kamu dah mati, ada puasa yang kamu tak tunaikan, siapa nak ganti balik? Dan kalau kamu dah meninggal dunia, siapa yang akan minta kamu keselamatan keridhaan Allah Azza wa Jalla? Jadi mengambil roh cerita ini, kata Al-Hasan Al-Basri, dia kata mengamalkan, berbicara tentang diri sendiri adalah cabang penting untuk mengukuhkan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasib nafsaka, hitung diri kamu qabla an tuhasab, kamu akan dihitung Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan semua, logik daripada cerita ini, ada waktu yang kita ini kena bercakap tentang kita sendiri. Mungkin waktunya saat kita bangun bertahajud. Mungkin waktunya saat kita sedang solat sunat bersendirian. Lepas solat lah maksudnya. Kita ambil sedikit masa, ruang masa. Dalam keadaan kita merintih, kita munajat, kita bermohon, air mata tumpah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni banyak dosa. Aku dah buat dosa sekian-sekian. Kepada Allah, kita bercakap, bukan orang lain. Ampunkan dosaku, ya Allah. Aku ni kurang ilmu, kurang amal, kurang iman, kurang kebaikan, banyak dosa maksiat, ya Allah. Engkau lebih tahu aku. Sekurang-kurang ketika itu kita akan dapat merubah keadaan kita. Dari kepada keburukan kepada kebaikan. Kekurangan kepada kekuatan ilmu dan iman.
Jadi ini di antara siri muhasabah dalaman. Kata muhasabatun dakhiliyatun, iaitu koreksi dalaman kita tentang diri sendiri. Ialah tuan-puan, puan-puan, kita ni, saya tak kata kita tak melakukannya, tetapi kadang-kadang kita mungkin melihat dalam kacamata kita, alah tak penting mana, nak ukur diri sendiri dengan apa kurang kelemahan. Tapi sebenarnya penting. Suatulah mungkin antara tema utama kita lebih adalah solat tahajud itulah sebenarnya. Solat tahajud atau qiyamul lail adalah satu waktu yang paling terbaik untuk kita bercakap tentang diri kita sendiri. Waktu terbaik. Kita bercakap tentang kita, kelemahan kita, kita kepada Allah Azza wa Jalla, waktu orang tak dengar perintah kita dengan Tuhan. Hati bercakap, kita berbicara dengan Allah di atas apa pun kekurangan kelemahan kita. Waktu tahajud. Satulah, kalau kita benar-benar nak mencari keinsafan dalam hidup kita, nak tengok tentang kelemahan kita, kekurangan kita dan dosa-dosa kita, dan harapan Allah ampunkan kesalahan-kesilapan selama ini, bercakaplah dengan diri sendiri. Dan para ulama kita berkata Sabasri, itu adalah merupakan cara kita untuk kita merubah kehidupan beragama kita. Tidak salah. Ni Ramadan akan datang ni, dalam tempoh 4-5 akan datang ni, serta peluang ke masalah. Kita nak tengok balik, asal balik tentang amal-amal kita, daripada amal solat kita yang kita dah buat, baik yang sunat yang wajib, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, istighfar, munajat, doa, sedekah, derma, infak, dengan amal-amal qabliyah solatnya, ba'diyah solatnya, dengan wajibnya, dengan apa sajalah. Di samping keburukan kita dah buat, saya bercakap untuk saya, bukan orang lain, dosa-dosa yang kita terbabit dengannya, kita tak sedar, itulah dosa kepada Allah Azza wa Jalla, dosa orang. Semuanya merupakan peluang ke masa bulan Ramadan khasnya. Batulah, jadi betul lah, bukan boleh jadi betul lah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Dia kata, al-buka'u min khasyatillah. Orang yang banyak menangis takutkan Allah itu tidak pernah akan merugikan air matanya adalah saham sebagai tanda penyesalan. Al-buka'u min khasyatillah. Orang yang air mata tumpah kerana menangis kepada Allah tak akan pernah rugi atas nama air mata penyesalan. Itu kata Imam Al-Ghazali rahmatullah. Orang menangis kerana Allah, menyesal, air mata tu akan disambut oleh malaikat sebagai tanda kebaikan tu, saham tu. Batu orang beriman tak akan pernah rugi air mata tumpah kerana Allah Azza wa Jalla. Ainan la tamassamuhumun nar. Dua mata ataupun air mata yang Nabi sebut dalam hadis, neraka tak akan sentuh kita selama-lamanya. Neraka tak sentuh kita. Air mata yang macam mana sifatnya yang akan menyelamat kita daripada api neraka? Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang tumpah kerana takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tadilah dia insaf, tengok diri sendiri banyak kesilapan, air mata tumpah. Itu air mata yang tak akan dibakar api neraka Allah Azza wa Jalla. Dan mata yang kedua, air mata kedua, bila ainun bakat, ainun yang dalam keadaan berjaga malam kerana peperangan. Dia duduk dalam satu medan perang, mengharapkan Allah punya bantuan. Saya tak tidur malam, berdoa sebab perang, jihad. Mata tu pun tak akan disentuh api neraka. Itu para pejuang jihad lah. Tapi yang pertama tu kita semualah. Tak kira siapa kita. Ambillah masa duduk dalam keadaan beriktikaf kepada Allah, kita berserah, kita munajat, air mata tumpah
kerana penyesalan dan seumpamanya. Air mata, kata Nabi, tak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, tuan-tuan. Dia benda-benda kejiwaan macam ni lah yang kita nak kena letak di hadapan perjalanan kita. Benda-benda kejiwaan, nafsiyah. Benda-benda kejiwaan. Batu orang yang boleh memahami tentang diri sendiri, yang cuba untuk koreksi diri sendiri dengan melihat dirinya sendiri, tak diri orang. Dia tak nilai orang, dia nilai diri dia. Orang lemah, dia tak akan fikir lemah orang, dia fikir lemah dia. Orang kurang, dia tak fikir orang, dia kurang dia. Aku ni ada kekurangan, kelemahan. Aku kena betul diri aku sendiri. Itu baru betul tindakan seorang yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita hidup keadaan suka nak tengok kekurangan orang, kelemahan orang, kita tak tengok kita punya kelemahan, kita akan kecewa, kecundang satu masa. Akhirnya kita seronok tengok orang punya kelemahan, tak merasa kita juga ada kelemahan. Ini satu berjenayah dalam Islam. Jadi balik kepada cerita tadi, Yazid Ar-Raqashi tadi, apa yang berlaku, dia tengok dia, dia bercakap, Yazid, kalau engkau mati, siapa nak solat atas kamu? Kalau engkau tak puasa, ada tinggal ibadat Ramadan contohnya, siapa nak ganti? Dan kalau sampai bertemu Allah, siapa nak minta kepada Allah kepada kamu? Maka jawapannya, dia kata apa? Wahai manusia, tengok, dia bagi jawapan kemudian. Mengapa kamu tidak menangisi dirimu masih hidup? Itu kata beliau tu. Dia tanya diri, dia cari jawapan. Dalam rekod kita ada dalam tulisan tu. Tengok apa dia kata. Lalu dia berkata, dia tanya diri, dia pun jawab. Wahai manusia, dialah tu. Wahai Yazid lah tu. Mengapa kamu tidak menangisi dirimu masa hidup ketika masih hidup? Kenapa tak menangis akan kekurangan, akan kelemahan, akan dosa, akan maksiat kamu dah buat? Kenapa tak menangis? Payah air mata nak tumpah ni, apa cerita ni? Masih hidup. Siapa yang mahu meminta kematian, di mana kubur akan menjadi rumahnya. Maksudnya, kalau kamu tak ingat tentang kematian, akhir ke mana kamu akan pergi penghujungnya. Rumah kamu diami sekarang bukan kekal selama-lamanya. Yang kekal adalah tanah kubur. Rumahnya, tanah menjadi selimutnya. Tengok. Dah sampai kamu di alam barzakh, kamu masih hidup, selimut kamu tebal. Tilam pun tebal. Katil pun empuk. Bila tidur yang melena-melenakan, menyeronokkan. Dah sampai di alam barzakh, tempat tinggal kamu adalah tanah-tanah yang keras. Mungkin membatu mungkin. Tidak seberapa. Dalam keadaan tanah menjadi selimut. Ulat secaca menjadi teman kamu. Meratah daging tulang kamu tiap saat dan ketika sampai hancur. Teman kita cacing ulat tanah. Selimut kita pasir yang meliputi badan kita, tanah yang meliputi badan kita. Tuan-tuan, ini kata-kata beliau. Yazid lalu menangis dan pengsan. Kesan dia bercakap macam tu, kata riwayat pada Qurtubi, dia menangis lalu pengsan. Tuan-tuan, puan-puan, kita tak sampai macam tu tahap pengsan. Kalau pengsan, cerita lain, bukan cerita diri sendiri dan tangisan pada kita, bukan. Ambillah pengajaran. Saya sendiri pun, tuan-tuan, sekadar baca dan mengambil peringatan, itu saja, nak kata apa lagi. At-Taimi berkata, ini lagi ulama yang bernama At-Taimi, saya tak dapat nak pastikan siapa At-Taimi ini. Cuba semak dalam beberapa tulisan, tak jumpa orang siapa, tapi dalam rekod tulisan Qurtubi, At-Taimi berkata, ada dua perkara yang dapat memutuskan kenikmatan dunia daripada aku. Dua benda yang boleh memutuskan nikmat daripada aku. Apa yang kedua-dua itu? Yang pertama dia kata apa? Ingati kematian.
Satu, ingat kematian. Memutuskan aku dengan dunia dan kenikmatannya. Yang kedua, ingati bahawa aku akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku menghadap Allah secara peribadi tanpa bantuan sesiapa. Seorang-seorang menghadap Allah tanpa sebarang bantuan yang lain. Dengan dua hal ini, kata At-Taimi, diriwayatkan dalam cerita ini, akan dapat mengendurkan nikmat keduniaan yang dinikmatinya. Insaf. Pertama, ingatkan mati. Yang kedua, diingat satu masa akan menghadap Allah secara peribadi. Ini pun di antara perkara yang menarik juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Hasan Basri tadi. Saya terbaca satu tulisan, banyak sekali. Cerita Hasan Basri, tuan-tuan, antara cerita yang banyaklah tentang kealimannya, kezuhudannya. Bila bercakap menghadap Allah ni, sebab At-Taimi kata dia, apa dia kata dia? Ketika kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Kata Hasan Basri, ini kata-kata beliau ni. Terjemah ya, tak baca bahasa Arab. Kata Hasan Basri tentang menghadap Allah Azza wa Jalla ni, al-qiyam amam Allah tabaraka wa ta'ala, tegak bangun diri depan Allah Azza wa Jalla. Dia kaitkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tegak berdiri di padang mahsyar ni, kata Hasan Basri, bukan tegak macam tegak di atas bumi. Kita berdiri tegak di bumi ni berapa lama sangat? Tegak dalam sembahyang. Kalau sembahyang subuh berjemaah, pagi Jumaat baca surah As-Sajdah dengan insan, sekitar dalam 20 minit, lebih kurang begitu je. Sekujam lah. Kalau imam tu baca tartil, 20 minit habis. Tak lama. Kalau sembahyang biasa, taklah baca surah yang besar, berdiri kita dalam 3-4 minit je. Diri kita kerana urusan dunia, tak lama mana. Diri sementara nak beli makanan, panjang, taklah sampai 2 hari berdiri kat situ. 10 minit dapat makanan. Kata Hasan Basri, aku mengambil renungan tentang berdiri depan Allah ini, apa ceritanya? Dia ambil setuah Nabi Sallam. Dia bukan hadis, aku tak boleh nak bercakap, melainkan hadis Nabi yang bercakap. Dia kata apa? Nabi telah bersabdakan tentang berdiri depan Allah ni. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Hasan Basri bawa hadis tu. Aku termenung hadis ni sebab Nabi bersabda, la tazulu qadama 'abdin, tiap hamba Allah akan tegak berdiri di padang mahsyar, tak berganjak. Tegak. Tak berganjak kanan kiri, tak boleh berpaling walaupun sesaat. Tegak berdiri. Kata Hasan Basri, tegaknya manusia di padang mahsyar bukan tegak macam di alam bumi. Tegak dia boleh lagi duk menggaul-gatal. Tu tengok phone sambil-sambil. Kalau zaman telefon lah, zaman dia tu phone tak ada kot. Zaman kita, phone jadi teman. Diri setengah jam tak rasa. Sebab boleh tengok belik macam-macam. Lepas IGFB, lepas FB, WhatsApp macam-macam. Tapi tegak depan nanti nak bergerak kanan kita tak boleh. Nak gatal pun tak boleh seolahnya. Sementara kata Hasan Basri dalam hadis, dia kata apa? Dia bawa hadis ni. Aku termenung, dia kata. Tegak depan Allah nanti, sehari di padang mahsyar berapa lama? 1000 tahun dunia. Itu hadis yang sahih. Bahkan ada hadis sebut 50,000 tahun. Kita ambil 1000 tahun. Miqdaruhu alfasanatin. Tegak di depan Allah di pada mahsyar, sehari akhirat sama 1000 tahun dunia. Tak payah kata sehari lah. Tonton congakkan balik, saya pun pernah congak sebelum ini.
katalah berdiri setengah jam daripada masyar. Dah bertahun-tahun. Jadi kata Hasan Basri, bagaimana aku boleh merenung hal ini kalau aku nanti pada masyar, aku seorang pesalah. Dia cakap macam tu. Aku seorang pendosa. Pesalah yang ada dosa menghadap Allah tanpa aku dapat bercakap bersuara depan Allah Azza wa Jalla. Amat menyaksa, amat terseksa. Kata Hasan Basri, cukuplah untuk menyatakan kepada aku dan kamu semua bahawa menghadap Allah bukan satu benda yang remeh, kecil dan mudah. Ia satu benda yang susah, menyusahkan, apalagi tegaknya kita sehamba Allah yang pendosa. Kalau tegak kita pada Allah hamba yang mukmin tak apa, insya-Allah selamat. Tapi tegaknya kita hamba Allah yang berdosa, pendosa, itulah yang menakutkan aku, kata Al-Hasan Basri. Dia kaitkan, saya ambil cerita daripada satu tulisan tentang akhlak Hasan Basri dalam beramal beribadat. Ada tulisannya dalam bahasa Arab lah, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Kita berdiri tengah panas pun, dalam keadaan cuaca panas terik membakar pun dah tak tahan. Nak tumbang pengsan kita, tak tahan tuan-tuan. Itu kepanasan dunia, matahari dunia. Bayangkan apa kata kalau kepanasan di hari akhir depan Allah Azza wa tegak tanpa berganjak kaki menerima keputusan Allah, apalagi pendosa. Ya Allah Tuhan kami, selamatkan kami, sejahterakan kami. Kami tak mampu ya Allah untuk hadapi semua itu. Jadi kata At-Taimi, itu aku rasakan. Yang terakhir, yang berubah kita sambung nantilah insya-Allah. Umar bin Abdul Aziz, ini Khalifah Umar, kerajaan Umayyah, seorang khalifah yang hebat, memerintah tak sampai 2 tahun, tetapi penuh dengan kegemilangan dalam sejarah khilafahnya. Orangnya alim. Umar harus kata apa? Mengumpulkan para ulama untuk sama-sama ingati hal mati, hari kiamat dan kehidupan akhirat, sehingga mereka semua menangis setelah mengingati perkara tersebut, seolah di depan mereka ada jenazah. Panjang cerita Umar ni tuan-tuan, sebab pernah satu hari dia panggil semua ulama-ulama, tajuknya hal kematian. Ada satu cerita dalam kitab yang agak besar sikit daripada cerita-cerita ini, dia kumpul ulama sampai dia kata, tolong bercakap hal kematian saja. Hal kematian, tanpa hal yang lain. Seorang-seorang bercakap hal kematian. Sehingga ada riwayat kata, kalaulah dapat dia pun dikumpulkan air mata yang tumpah tu, air mata dapat dikumpul bergalen-galen. Maksudnya apa? Semuanya menangis meratap. Dan Umar lebih utama menangis dengan hal kematian. Sebab dia khalifah. Dia tahu dia pegang kuasa yang besar sebagai kerajaan. Dia bimbang, dia zalim, tidak adil. Akhirnya dia menangis. Ada yang kata, dia juga dalam banyak keadaan, bila masa dia rasa dia ni lemah sikit perasaan, dia akan panggil ulama untuk bercakap tentang akhirat kepadanya. Hujahkan akhirat. Itulah Umar bin Aziz radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, amalan ni bukan mudah untuk dilakukan. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dicari jalan bagaimana cara untuk ingat Allah dengan begitu cara. Ingatlah hal kematian, cakaplah akhirat. Macam mana kita? Boleh tak duduk dengan suami, bang hari ni kita bincang lagi hal mati bang, tak ada harapan. Saya pun tak buat. Duduk dengan isteri yang sekarang bukan isu nak makan kat mana, nak makan apa, nak ke mana, nak bercuti kat mana, kita duduk dalam sejam dua, hal mati. Boleh ya? Payah tuan-tuan. Kalau cakap macam tu, suami pun kata, nak mati sungguh kot.
Tak lama dah tu. Dah, maksud saya ialah benda macam bukan mudah. Tapi biarlah kita merasakan dalam hidup ini ada masa kita untuk cakap hal kematian, hal akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki itu, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan, payah ni. Omar sampai diriwayatkan dia menangis tu boleh kumpul air mata yang tumpah tu bergalon-galon. Kau nak kumpulkan. Tapi taklah terkumpul macam tu. Kalau semua menangis, dia menangis, ulama menangis kerana cakap hal kematian dan hal kiamat. Wallahu a'lam. Allah, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. Hari ini pertemuan agak emosi sikit. Tapi saya tak menangis hari ini sebab kekang sikit air mata tu. Ya. Tapi hati bercakap dengan tangisan, ya. Sebab tuan-tuan, saya bercakap ini tuan-tuan, kitab saya pegang kitab hal mati. Dalam seminggu 2 sesi saya ada ceramah tentang tajuk ni. Sekarang ni. Kadang-kadang bila naik kenderaan balik daripada masjid itu, istighfarlah. Ya Allah, aku tak bercakap sejam kalau mengenai hal mati. Ya Allah, takkan mana aku sini untuk mati. Kadang-kadang macam itulah. Mudah-mudahan ada barakahnya kerana kita belajar dengan kerana ilmu dan amal, insya-Allah. Wallahu, itulah sekadar pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan akan datang. 2 minggu lagi Ramadan, seminggu lagi, tapi rasanya 2 minggu lagi insyaAllah kita bertemu balik. Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kita kehidupan yang sehat walafiat, umur yang panjang untuk terus bertemu Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma innaka afuwun karim. Engkau Tuhan kami yang sentiasa berikan keampunan. Tuhibbul afwa. Engkau suka beri keampunan kepada hamba-Mu, ya Allah. Fa'afu anna. Maafkan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan kesalahan kami selama ini. Wali walidina, dosa ibu ayah kami, ya Allah. Kama rabbauna sighara, bagaimana mereka juga didik di awal usia hingga kehidupan kami sekarang ini. Allahumma nawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Allahumma a'inna ala zikrika, ya Allah, tolonglah kami untuk ingat kepadamu, ya Allah, tanpa henti, tanpa cuai. Wa syukrika, dan syukur kepadamu, ya Allah, sepanjang waktu dan masa. Wa husna ibadatika, dan elok jua ibadat kami kepadamu, ya Allah, sempurna ibadat kami, sempurna ibadat kami kepadamu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah, berkatilah kami di hujung Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami untuk bersama dengan bulan Ramadan. Allahumma sallim Ramadan lana, ya Allah, berikan kami peluang bertemu Ramadan, ya Allah. Wasallim Ramadan lana, dan berikan kami peluang untuk bertemu Ramadan penuh keimanan padamu, ya Allah. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terima amal kami dalam Ramadan nanti, ya Allah. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, kalau Tuhan kami yang mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan kami, mendengar munajat kami, mendengar permintaan-permintaan kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau Tuhan yang maha berkuasa dalam semua urusan, semua perkara dan semua keadaan. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi di diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni merahmati kami, ya Allah, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong di kalangan hamba-Mu yang rugi serugi-ruginya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami, ya Allah, dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah,
akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka-Mu yang membakar-bakar, yang menakutkan kami, menyusahkan kami, membinasakan kami dan menggerunkan kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan. Amin ya rabbal alamin.